Pada nyaman suasana petang, berdiri saya di sini adalah untuk melunaskan amanah besar yang digalas Kementerian Kewangan sekian lama. Betapalah besar amanah itu, besar juga usahanya. Maka dalam merencana belanjawan negara buat tahun yang mendatang, pasukan Kementerian Kewangan telah menjelajah serata pelosok negara, mengadakan lebih 200 sesi libat urus dengan industri dan pemegang taruh, mengkaji lebih 250 memorandum serta 12,000 cadangan awam. Syahadan terhasilnya satu dokumen yang natijahnya lengkap lagi tuntas. Tuntas mewadahi cetusan hati sanubari pelbagai lapisan rakyat. Tuntas mencakupi keperluan pembangunan berterusan negara dan tuntas memastikan benteng-benteng ekonomi yang ampuh menghadapi kemungkinan persekitaran global bila mana geloranya menghempas pesisiran pasaran negara kita. Ini adalah natijah siap siaga kita, ini adalah bajet 2023. Tan Sri Yang di-Pertua, sekalipun COVID-19 masih belum reda, dunia telah pun keluar dari lesu sementara. Malaysia sudah pun bergerak di fasa peralihan ke endemik. Walau betapa deras samudera yang telah ditempuh, hakikatnya kerajaan ini meneliti dan merancang teliti. Dari PKP, berhati-hati dibuka semula ekonomi. Dari sepi, kita kembali beraktiviti. Warga diberi berjenis bantuan, peniaga diberi segala kemudahan, industri diberi pelbagai sokongan. Bahawa kerajaan inilah kerajaan keluarga Malaysia. Di bawah nakhoda Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan keluarga Malaysia telah berjaya mengemudi negara ke landasan pemulihan ekonomi yang kukuh. Namun, masih ada yang mencanang kegusaran dan menyebar khabar berniat mencetuskan kebimbangan. Sememangnya diakui, situasi ekonomi global masih perlukan kita sentiasa berwaspada. Kemungkinan pergolakan dalam geopolitik dunia dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia pastinya menuntut setiap negara, bukan sahaja Malaysia, untuk bersedia anjal menghadapi sebarang kemungkinan. Maka, marilah kita nilaikan beberapa petunjuk dan angka berkenaan situasi ekonomi negara. Bermula dengan pengkuncupan 4.5% pada suku ketiga 2021, ekonomi negara telah kembali berkembang 3.6% bagi suku keempat 2021, terus mengukuh 5% pada suku pertama 2022 dan kini melonjak 8.9% bagi suku kedua 2022. Pertumbuhan suku kedua tahun ini merupakan pencapaian terbaik di Asia Tenggara. Momentum pertumbuhan ekonomi dijangka berterusan, malah lebih mengukuh bagi suku ketiga 2022. InsyaAllah, ekonomi negara dijangka berkembang lebih baik daripada unjuran Mac lalu antara 5.3 hingga 6.3%. Dengan indikator ekonomi yang terus menyokong trend pertumbuhan, kerajaan menyemak semula unjuran KDNK 2022 kepada antara 6.5 hingga 7%. Pemulihan tahun 2022 bukanlah semata-mata tentang KDNK sahaja. Malah kehidupan rakyat juga telah bertambah baik. Kadar pengangguran telah menurun untuk 12 bulan berturut-turut, iaitu daripada 4.8% pada Julai 2021 menurun kepada 3.7% pada Julai 2022. Dengan hanya setahun, kerajaan berjaya kembalikan pasaran buruh ke tahap guna tenaga penuh. Keyakinan pengguna juga telah kembali pulih apabila nilai jualan dagangan borong dan runcit bagi Julai 2022 telah melonjak 41% berbanding Julai 2021. Bagi 7 bulan pertama, nilai keseluruhan perdagangan borong dan runcit mencecah RM882 bilion, iaitu 20% lebih tinggi berbanding tempoh sama 2021. Pun begitu, pemulihan ekonomi yang terus mengukuh ini tetap tidak terkecuali daripada berdepan ketidaktentuan. Ekoran perkembangan global, kadar inflasi negara telah meningkat daripada 2.3% pada Januari 2022 kepada 4.7% pada Ogos 2022. Jika tidak kerana bantuan dan subsidi kerajaan sebanyak RM77.7 bilion, kadar inflasi Malaysia sepatutnya akan lebih tinggi dan boleh mencecah sehingga 10%.
Ekoran kadar inflasi yang tinggi dihadapi negara-negara lain, terutamanya Amerika Syarikat yang mencecah 8%. Dasar moneteri mereka telah diketatkan secara agresif dengan kadar faedah dinaikkan sebanyak 300 mata asas tahun ini. Ini bermakna dengan trend negara-negara asing mengetatkan dasar moneteri mereka, dijangkakan dunia bakal menghadapi kelembapan ekonomi menjelang tahun 2023.